Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mentajdidkan iman kita dan mentajdidkan kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita memperbaharui iman-iman kita dengan kita membersihkan hati kita, iaitu bahawa kita ingin merasakan bahawa satu saja yang kita hajat sebagai matlamat hidup kita, iaitu mendapatkan keredaan Allah. Kita bersama-sama membersihkan hati kita untuk mendapatkan redha Allah. Maknanya kalau kita hajat sesuatu, apa sajalah kita hajatkan, tak kira lah dunia ataupun akhirat, syurga, neraka, ataupun apa-apa saja di alam dunia ini, maka kita hajat berkenaan dalam rangka mendapatkan redha Allah. Begitu. Jadi tak apa, ada bertanya macam mana kita nak solat hajat. Solat hajat ni macam niatnya untuk mendapatkan sesuatu kan. Okey, maknanya bila kita berhajatkan sesuatu, kita hajat nak dapatkan sesuatu, maka kita panjangkan hajat itu dengan kita menjadikan redha Allah sebagai dia punya asas dia, dasar dia. Jadi barulah bila kita minta tu, insya-Allah dia berkaitan dengan sesuatu yang Allah redha. Kalau kita nak dapat kerja kan, tak salah minta dapat kerja, berdoa minta dapat kerja, ataupun minta dapat bisnes kita untung, tetapi kita nak ikat dengan redha Allah. Ya Allah, berikanlah aku bisnes yang baik, contohnya kita minta, ataupun berikanlah aku keselamatan, kesihatan, kita berikanlah aku syurga, ya Allah jauhkan neraka. Jadi semua kita minta tu sebenarnya dalam hati kita tu niatnya supaya kita dapat redha Allah. Jadi maknanya niat kita kalau kita berniaga tu, kalau kita untung tu, gunakanlah keuntungan tu untuk jalan Allah. Kita boleh gunakan untuk jalan Allah, boleh gunakan untuk kita bayar zakat, bayar hutang, bayar zakat, tu semua tu untuk mendapatkan redha Allah. Jadi begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, sama juga kita nak gunakan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah perkara yang kita nak sama-sama rasai, sama-sama kita nak rasai dalam kehidupan kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan selawat kita kepada Nabi dengan penuh kasih sayang. Dan kita nak rasa sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita berbagai perkara lah, pengorbanan dia untuk menyampaikan Islam kepada kita. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah kita telah diberikan kekuatan, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita. Tajuk kita ni, walaupun tajuk kita ni sebenarnya ialah ciri-ciri jilul mau'ud, ciri-ciri jilul mau'ud, maknanya
sifat-sifat mereka yang akan dibangkitkan, mereka akan beri kemenangan, mereka yang dijanjikan. Tetapi dalam kita berbincang tajuk-tajuk itu, saya masukkan sekali, saya selitkan sekali perkara-perkara yang relevan berkenaan dengan perkara tersebut, sifat tersebut. Mudah-mudahan kita akan dapat secara komprehensif. Jadi kita sebenarnya masih lagi berbincang di ciri yang bersangkut paut dengan sabar dan sabat. Sabar dan sabat. Ala tarikut dakwah wa tarikut fi sabilillah tadi. Jadi tetapi dalam itu kita bincang macam mana nak mempunyai kesabaran, dan kita dah bincang dia ada beberapa ciri. Saya sentuh ciri yang pertama, duduk dalam tarbiyah. Duduk dalam manhaj tarbiyah, dan kita telah berbincang dalam manhaj tarbiyah itu, iaitu kita perlu ada 7 sifat-sifat Rabbani. 7 sifat-sifat Rabbani ni maknanya sifat tu mesti ada pada kita lah. Dalam kehidupan kita tu mesti kita masukkan sifat-sifat Rabbani ini, barulah dia jadi sebagai tarbiyah, ataupun kita kata tarbiyah yang bersifat Rabbani. Hari ini insya-Allah kita akan bincang sedikit tentang apakah dia faktor-faktor yang boleh membawa kepada as-sabat. Sebenarnya ada banyak di antara beberapa perkara lah kita bincang. Faktor-faktor yang akan membina kekuatan as-sabat. As-sabat ni apa? Meneguhkan hati. Faktor yang boleh menjadikan hati kita ini teguh. Pendirian kita teguh bersama dengan Islam, bersama dengan dakwah. Semalam kita dah bincang tentang Al-Masih Dajjal. Bila dia datang. Dan kita membincangkan tentang semalam, tajuknya ialah tentang Yaumul Khalas. Yaumul Khalas. Hari di mana Dajjal datang, maka pada masa itulah Allah memurnikan, membersihkan hati-hati mereka yang beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang suka dengan dosa, orang yang berada dalam keadaan kita kata berada dalam keadaan munafik contohnya, maka mereka itu tidak akan diselamatkan oleh Allah. Mereka akan pergi bersama Dajjal. Tetapi orang yang memang betul-betul jaga iman dia, hati dia bersih, dia jaga sungguh-sungguh, maka orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Yaumul Khalas. Pada hari Dajjal datang, maka pada ketika itu orang yang beriman akan dimurnikan lagi iman mereka. Tapi untuk mendapatkan pemurnian iman itu, pada saat itu maka kita perlu melalui apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Dari sudut tarbiyahnya, dari sudut suasananya, dari sudut bagaimana bi'ah nafsiyah kita ataupun zuruf nafsiyah kita. Kita nak kena tengok satu-satu balik yang lepas kita hadamkan. Saya buat ni tiap-tiap hari, almost hampir-hampir tiap-tiap hari, supaya kita dapat melengkapkan apa yang perlu kita lengkapkan. Bukanlah maknanya kita dengar ni, kita dengar aja. Kita kena buat review, kita kena buat kena semak, buat postmortem lah, muhasabah. Kita boleh amal tak? Kita kena amalkan, yang penting amal insya-Allah. Sepatutnya seminggu sekali, sepatutnya sebulan sekali contohnya. Jadi saya buat tiap-tiap hari. Supaya apa? Supaya kita boleh meningkatkan diri kita insya-Allah. Hari ini kita akan bincang beberapa faktor, faktor-faktor yang boleh ataupun langkah-langkah yang boleh meneguhkan hati kita. Meneguhkan hati kita, tambahan daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu sifat-sifat Rabbani. Sifat-sifat Rabbani ni kena ada insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali saya bacakan ada 5. Secara ringkas saya akan sentuh 5, tapi dia mungkin ambil masa beberapa hari ni. Yang pertama sekali doa. Doa. Yang kedua bersahabat dengan orang yang soleh. Yang ketiga beramal untuk Islam. Yang keempat ialah hidup berjuang. Sibukkan diri dengan jihad fi sabilillah. Ada 5 benda yang saya akan sentuh insya-Allah. Jadi hari ini kita mungkin sentuh doa je. Mungkinlah tengok macam mana. Baik, yang pertama sekali, apakah faktor yang boleh meneguhkan diri? Apakah sebenarnya yang menyebabkan kita boleh istiqamah? Ataupun yang menyebabkan kita ni boleh sabar, yang menyebabkan kita boleh konsisten dengan perkara-perkara yang ada di hadapan kita ni. Apakah dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah pilih kita untuk sabar, Allah pilih kita untuk sabat. Sabat ni tetap pendirian, teguh pendirian kita. Maka kita insya-Allah akan sabar dan sabat.
Sebab itulah kunci pertama, perkara untuk meneguhkan diri kita, sabarkan diri kita, istiqamah, ialah kita mesti meminta pada Allah. Ini doa kita. Doa, kata Rasul, doa silah mukmin. Doa itu adalah senjata mukmin. Jadi kita nak kena sentiasa menggunakan senjata kita. Maksud senjata ni ialah ibadah yang paling besar sekali ialah doa. Doa, sebab doa ni tanda kita ni yang sebenarnya hamba Allah. Jadi doa ni bukan kita berdoa sebab kita nak benda tu sangat. Kan? Contoh kita doa kaya. Kan? Atau kita doa sesuatu lah. Hakikat doa ni, bukan doa ni maknanya kita nak benda tu walaupun kita nak. Walaupun kita nak, tapi bukan itu dia punya hati, niat kita tu. Niat kita doa ni sebab kita menjunjung perintah Allah. Allah perintah kita berdoa. Dan kemudian supaya menunjukkan pada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ini hamba Allah. Kita ni beribadah pada Allah. Itu hakikat doa. Ya, sebab tu doalah banyak-banyak. Kenapa doa ni ibadah? Ad-doa huwal ibadah. Doa ni ibadah. Dalam setengah-setengah. Dia kata ra'sul ibadah. Kepala kepada ibadah. Jadi nak sebut kat sini, doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah senjata. Dan sebab tu yang pertama sekali, apakah perkara yang paling penting sebagai hamba Allah? Ialah dia berdoa. Dia berdoa. Minta ke Allah. Dan bila kita minta ke Allah, bukan maknanya kita nak pastikan dapat. Maknanya kalau kita kata nak doa tu, mesti Allah bagi. Ataupun pasti Allah bagi. Jadi bukan itu niat kita. Niat kita nak redha Allah. Kenapa berdoa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berdoa. Jadi kita doa supaya kita boleh menurut perintah Allah. Maknanya kita berubudiyah pada Allah. Doa ni ibadah. Jadi kita nak kena rasa doa ni ibadah. Pada masa yang sama, doa ni menunjukkan kita ni hamba Allah. Bukan hamba nafsu. Bukan hamba syaitan. Bukan hamba dajjal. Bukan hamba dunia. Hamba Allah. Maka kita angkat tangan minta doa. Jadi sebab itulah doa ni adalah sesuatu yang penting untuk kita buat. Sentiasa kena berdoa. Sentiasa berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Minta ke Allah. Allah akan kabulkan tak? Allah akan kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Kenapa Allah pasti kabulkan? Doa kita ni orang beriman. Kerana Allah Maha Kaya. Allah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Mujibas sa'ilin. Allah ni maha memakbulkan, memperkenankan permintaan-permintaan. Allah ni maha rahmat, maha agung. Dia akan terima doa. Sebab tu doa kita Allah pasti terima. Selagi tidak ada syirik kat dalam tu. Kalau ada syirik, Allah lepaskan. Allah suruh kita pergi kat Tuhan tu. Yazbillah min zalik. Jadi kita doa pada Allah pasti terima. Cumanya bila masa Allah nak makbulkan doa tu, adakah Allah nak bagi on the spot, ataupun Allah nak bagi delay, ditangguhkan, ataupun Allah nak bagi yang lain dalam bentuk yang lain? Itu semua budi bicara Allah. Itu semua hak Allah. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Kita minta, tugas kita minta. Dapat yang apa kan? Kita nak minta cuti kat bos. Bos, saya nak cuti 10 hari. Kenapa saya nak kahwin? Saya nak cuti 10 hari. Kahwin 10 hari? 10 hari kamu minta. Siapa nak buat kerja ni? Kata bos, aku luluskan kau cuti 2 hari je. 2 hari je dia bagi. Bos kita cakap apa? Bos dah suruh itu kan? Okey. Ni bos lain pula tiba. Bos, saya nak cuti. Kenapa? Saya nak nak kahwin. Katakan gitu kan? Berapa hari minta? 10 hari. 10 hari mana cukup? Sebulan aku bagi. Sebulan dia bagi. Honeymoon. Ada bos yang bagi sebulan. Itu budi bicara bos lah. Bila kita berdoa pada Allah, kita jangan tentukan. Ya Allah, aku nak juga macam itu kan. Kita mintalah kat Allah. Tak apa, minta. Kita nak apa? Kita nak naik pangkat. Tapi saya sebut tadi, segala yang kita minta tu mesti ada unsur-unsur dalam hati kita, niat. Ya Allah, kalau Engkau bagi aku pangkat, aku akan gunakan pangkat untuk bantu Islam. Contoh kan. Untuk cari redha Allah. Kalau Engkau bagi aku untung, Ya Allah, dalam bisnes ni, aku akan infak, aku akan sedekah, aku akan zakat.
Aku akan buat apa kau suruh, ya Allah. Maknanya kita minta harta, minta kaya, minta pangkat, minta apa tu pun dalam rangka nak dapat redha Allah. Jadi ini doa. Jadi doa ni senjata. Jadi nombor satu, kan, untuk kita teguh di atas jalan Rasulullah SAW ini, ialah kita mestilah memohon pertolongan daripada Allah. Ini nombor satu. Nombor satu. Apa pun minta ke Allah. Jangan minta pada manusia. Minta pada manusia, nanti Allah marah. Allah jadikan kita Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha memberi rahmat, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah Raja Al-Malik. Maka tiba-tiba kita minta dengan manusia. Minta dengan orang kaya mana entah. Marah tak Allah? Allah murka. Jangan minta dengan makhluk. Minta dengan Allah. Lepas minta dengan Allah, usaha kita. Pergi jumpa orang tu. Usaha kita. Kita berusaha. Jangan doa je. Doa tu usaha. Usaha pun kena usaha. Minta jumpa dia. Katakan kita nak duit. Nak bayar hutang. Ya Allah, aku ada hutang. Ya Allah, sekian. Aku mohon, Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk membayar hutang tersebut. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Amin. Habis-habis doa tu, kita pun teringat kawan kita ada duit. Baru dapat duit EPF contohnya kan. Oh, dah dapat duit EPF tu. Mungkin ada duit aku nak pinjam. Kita baru pergi ke dia. Baru pergi ke kawan tu. Setelah kita minta ke Allah. Jangan kita pergi kawan tu baru minta ke Allah. Pergi minta Allah dulu, baru minta ke kawan. Itu maksudnya adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Semua kita minta ke Allah. Jangan minta ke manusia. Jangan minta ke manusia. Apa pun minta ke Allah dulu. Nak pinjam duit dengan isteri. Ya Allah, lembutkanlah isteri aku ni, Ya Allah. Supaya aku dapat pinjam duit kan. Kata nak pinjam dengan isteri ataupun suami kan. Ya Allah, lembutkanlah hati suami. Ya Allah, aku nak pergi nak infak pada ni. Contohlah kan. Minta pada Allah. Lembutkan hati orang tu, sebagainya lah. Baik, jadi berdoa ini bermaksud kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa. Dan doa inilah merupakan intisari kepada ibadah. Jadi jangan kita meremehkan doa. Jangan remehkan doa. Doa ni kita dengan Allah ni bukan main-main. Kita jangan remehkan doa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak perkenankan doa kita, tak pernah diperkenankan, maka kita tahu bukan Allah tak perkenankan, Allah tangguhkan. Allah tangguhkan. Macam budak-budak lah. Macam kita ni macam budak-budak. Nak minta kat mak jalan-jalan, kita pun tengok aiskrim. Kita mak nak aiskrim, mak nak aiskrim, mak nak aiskrim. Kan? Ayah, abah nak aiskrim contoh kan. Kita minta dekat mak kita, bapak kita. Kita dalam perjalanan nak pergi ke tempat makan, ada aiskrim kat situ. Tapi kita dah minta aiskrim dekat tengah jalan. Kan? Dah minta aiskrim. Mak kita kata, saat lagi kita makan, ada aiskrim. Kita makan aiskrim situ cukup lah. Takkan makan sini. Nak aiskrim. Itu budak-budak. Kan? Jadi macam itu juga. Bila kita minta dengan Allah, kita nak juga benda tu. Macam budak-budak lah. Tak tahu apa-apa. Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau Allah tak makbulkan apa yang kita minta pada masa itu, maknanya Allah nak memberi kita pada suatu masa yang lain. Yang pasti Allah pasti bagi. Minta aja Allah bagi. Minta aja Allah bagi. Ini Allah maha kaya. Bayangkan ada orang paling kaya di dunia duduk sebelah kita. Ataupun kita anak kepada orang kaya paling dunia. Paling kaya di dunia. Trilion. Dan dia pula pemurah. Pengasih pemurah. Pengasih pemurah. Kaya. Agaknya kita minta dapat tak? InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Allah maha kaya, maha pemurah. Takkan tak dapat? Dapat tak? Dapat. Jangan risau. Kita minta dapat. Cumanya, kita ni macam budak-budak. Tak faham, tak pandai. Kita tak tahu mana yang baik bagi kita. Allah yang maha mengetahui kan? Maka pada ketika itu, Allah tangguhkan doa kita. Allah tangguhkan doa kita. Bukan untuk Allah. Tak, untuk kita. Kita tangguh permintaan anak kita nak bagi. Mungkin sebab tak ada duit. Anak nak beli basikal. Abah beli basikal, abah nak beli basikal, basikal, kawan-kawan semua ada basikal. Tiap hari basikal. Kita pula, yalah insya-Allah.
kita tak perkenankan doa dia, permintaan anak tadi tu sebab kita tak gaji lagi. Duit tak ada. Kita tangguh sebab kita tak ada duit. Allah tangguh bukan sebab Allah tak ada duit. Bukan sebab Allah tak ada apa yang kita nak. Tetapi Allah tangguh sebab itu tidak terbaik bagi kita. Yang terbaik ni, masa depan ni, besok ni. Doa tu ditangguhkan untuk masa depan. Allah Maha mengetahui. Jadi kita ni janganlah putus asa. Kita minta aja, minta lah. Tak apa, minta lah berapa banyak pun. Ini Allah yang Maha Kaya. Kita kena, ini akidah. Pagi ni kita nak kena rasa akidah. Apa dia akidah? Allah ni Maha Kaya. And sekiranya semua makhluk Allah, semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, berapa juta, berapa bilion, berapa trilion, zillion, kan? Semua makhluk dalam dunia ini, semua makhluk di angkasa lepas, di langit dan di bumi, bawah bumi, binatang, manusia, malaikat, jin, pokok, semua minta pada Allah. Minta semua. Dan Allah perkenankan semua doa. Allah perkenankan semua doa makhluknya. Semua sekali. Kita nak minta apa? Mintalah. Sikit pun tidak menjejaskan kekayaan Allah. Kekayaan Allah tak berubah. Tak berubah. Allah Maha Kaya. Tidak jejas sikit pun. Kita nak rasa macam tu. Kaya Allah ni. Allah Maha Kaya. Dan Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Kemuliaan Allah ni tidak terjejas dengan sebab orang lain. Semua makhluk tidak sembah dia. Katalah, seluruh makhluk semua derhaka ke Allah. Tak nak sembah Allah. Seluruh makhluk, semua manusia, semua jin, tak mau sembah Allah. Sepanjang zaman. Tidak meruntuhkan, tidak merendahkan sikit pun kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Maha mulia. Jadi sebab tu dalam hal ini, nombor satu, tuan-tuan perempuan, kita nak kena minta pada Allah. Minta ke Allah. Minta aja, minta. Minta banyak pun tak apa. Tapi pastikan kita minta benda yang boleh bawa kepada redha Allah. Jangan minta benda yang membawa murka Allah. Janganlah. Itu bodohlah kita. Kan, kita minta kat mak, nampak api tu cantik aja api tu. Boleh tak saya nak masuk dalam api tu? Nak masuk dalam api. Budak-budak kan. Dia pergi bercuti-cuti di Amerika ataupun di Eropah, musim sejuk, masuklah pertama kali dalam rumah yang ada unggun api. Rumah yang ada unggun api. Wah, ada unggun api cantiknya, sebagainya. Mak, boleh tak saya nak masuk dalam unggun api tu? Boleh tak? Maka mak dia kata, "Hei, kau nak mati, nak terbakar?" Tak boleh. Jangan minta sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan. Jangan kita minta supaya kita boleh berdosa. Jangan. Baik. Jadi doa adalah merupakan senjata kita. Dan jangan sampai kita meremehkan pentingnya doa. Ini kekuatan umat Islam. Umat Islam hari ini takut sangat dengan Amerika. Takut sangat dengan China. Takut sangat dengan semua yang ada. Takut sangat dengan Dajjal. Takut dengan orang-orang yang nak menganiaya dia. Takut sangat. Kita kan ada Allah. Mintalah kat Allah. Jauhnya kita dengan Allah sampai kita tak terperasan kita ni ada Allah yang kita boleh minta pada dia. Minta kat Allah. Kita tengok orang, nampak orang besar. Nampak Amerika besar. Tengok kapal mereka. Kan, ada setengah-setengah perbincangan. Dia kata, Ustaz Anwar Zaman kurang bincang pasal kapal-kapal di Laut Cina Selatan atau peperangan ni. Setengahnya kan. Dia katanya, saya bukan tak nak bincang. Tapi saya nak betulkan dulu akidah kita ni. Saya nak betulkan iman kita ni dulu. Sebab bila kita bincang askar-askar ni, tengok tiba-tiba kita takut dengan askar. Saya ceritalah juga sikit-sikit sebanyak saya cerita. Tapi saya tidak mendalamkan sangat. Sebab kalau kita bincang tentang musuh, sebelum kita bincang tentang Allah, nanti kita takut kat musuh kita lebih daripada takut kat Allah. Sebab sebenarnya, hebat macam mana pun dia, teknologi dia, kekayaan dia, hebat macam mana, Allah Maha hebat. Ini yang kita nak bina dalam diri kita. Inilah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa, jangan kita pandang remeh, minta ke Allah. Sebab tu kalau orang anyaya kita, kan, orang paksa kita, kamu kena ambil vaksin. Kalau tidak, kamu kena berhenti kerja. Kita tahu pula kalau kita berhenti kerja,
mungkin kita susah dan nak hidup sebagainya, kita minta ke Allah, ya Allah, macam mana ni ya Allah, kan? Majikan aku paksa aku ambil, kita pun minta-minta, kita bangun tidur, lepas istihara tu kita rasa tenang, kita rasa seolah tak apa ambil vaksin, kan? Kita pun pergi ambil lah vaksin. Minta ke Allah, ya Allah aku dipaksa, ya Allah, aku dipaksa, ya Allah. Ambil lah vaksin. Ada orang ambil vaksin mati, ada orang ambil vaksin cacat, ada orang ambil vaksin tak ada apa-apa, kan? Kenapa? Sebab Allah yang maha berkuasa. Bukan vaksin yang berkuasa, kita ambil, kita bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Cukuplah Allah sebagai yang pelihara aku. Cukuplah Allah sebagai yang pelihara aku. Orang buat jahat kat kita, dia cocok kita, masukkan racun. Contoh, contoh. Allah ada, Allah tawarkan racun tu. Kan? Allah maha kaya kan? Allah tawarkan, tak ada apa-apa. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kan? Dia jadi air je contohnya, tak ada apa-apa. Kalau Allah izin pula sakit, sakit sungguh, kita sabar sebab Allah bagi. Kenapa Allah bagi sakit? Sebab Allah SWT nak ampunkan dosa kita. Adalah sebab-sebab lain. Jadi kita bergantung dengan Allah. Ni doa ni ibaratkan hati kita ni, kita letakkan betul-betul pergantungan kita 100% pada Allah. Itu doa. Ini dipanggil harapan. Harapan kita ar-raja. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan yang paling hebat. Jadi sebab itu doa nombor 1. Jangan kita memandang remeh, jangan pula menghina. Jangan kita menghina orang berdoa, jangan main-main. Kalau kita dizalimi, kita menzalimi orang tu doa, on the spot kita kena. Jangan main-main. Jangan kita menghina doa itu. Jangan kita menghina seseorang yang berdoa, kerana doa itu senjata kepada seorang mukmin. Seorang yang beriman, yang yakin dengan Allah, minta sungguh-sungguh ke Allah, minta ke Allah. Allah bagi on the spot. Kan? Kerana setiap sesuatu itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua nak minta pada Allah. Kita minta pada Allah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bacakan surah Al-Isra. Saya baca makna sajalah, insya-Allah. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Jadi kan, sesungguhnya orang-orang kafir, musyrikin, musuh Islam, musuh pada kita, musuh Allah, kan, hampir-hampir memalingkan kamu daripada kami, daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, itu Al-Quran, agar kamu membuat yang lain secara bohong yang terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Jadi Allah gambarkan tentang peristiwa orang-orang yang berdekatan dengan orang-orang yang lain yang hebat, nampak sampai peringkat kita ni tinggalkan Allah, tinggalkan Quran. Dan kalau kami tidak memperkuatkan hati kamu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Jadi ini surah Al-Isra ayat berapa ni? Ayat 73 74 menceritakan tentang bagaimana keadaan kita ni sebenarnya amat-amat memerlukan Allah. Orang sentiasa nak rosakkan kita. Orang sentiasa nak rosakkan kita. Maka apabila kita mengangkat tangan, membolak-balikkan kedua tapak tangan kita, kedua bibir kita pun mengucapkan doa. Mengucapkan doa. Maka kita pun bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itulah merupakan satu yang akan menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah di sini kita melihat apabila kita ditimpa sesuatu, maka senjata kita nombor 1 doa. Senjata nombor 1 ialah doa. Dan apabila kita berdoa, Allah akan meneguhkan keimanan kita. Allah akan meneguhkan keimanan kita. Bersikap teguhlah ketika kita berhadapan dengan kesusahan, seperti kematian, seperti kemalangan. Jadi bila kita berhadapan dengan kesusahan, maka kita bersikap teguh. Macam mana nak bersifat teguh? Tuan-tuan, saya nak cadangkan cadangkan. Mulakan dengan syahadah. Bila kita melihat accident, kereta kita accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibah wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepada aku dengan musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita minta pada Allah, kan? Bila katalah accident, lepas tu hati kita sedih, hati kita teringat, hati kita trauma, stres, tertekan. Macam mana kita nak memperkuatkan diri kita? Kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita genggam tangan kita, atau kita buat macam ini ke, genggam ke, ataupun kita pegang tangan kita, peluk diri kita sendiri, kan? Kita ucap sungguh-sungguh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita rasa stres, bila kita rasa bimbang, gelisah, takut, kita pegang tangan kita. Pegang tangan kita macam mana? Saya tunjuk sikit. Kita pegang tangan kita, tangan kanan ke atas, tangan kiri kat bawah. Pegang macam ni, kita letak kat badan kita. Letak kat badan kita. Kemudian kita baca, tutup mata kita. Lepas tu kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca syahadah tadi. Buat dia. Ataupun buat macam ini ke, ikutlah macam mana kita nak buat. Lepas tu kita minta ke Allah, ya Allah, kuatkan aku, teguhkan keimanan aku. Mengucap dua kalimah syahadah, mengucap semula. Kenapa kita mengucap semula? Sebab kita bimbang, hati kita tak puas hati dengan Allah ni. Kita bimbang, kita tak puas hati dengan Allah bila Allah bagi accident kat kita. Kita bimbang, kita kritik Allah, kita komen Allah. Kita bimbang, kita tak sabar. Kita bimbang, kita ni jadi orang yang keluh kesah. Kita minta ke Allah, perbaharui balik kita punya syahadah kita. Niat kita, matlamat kita. Kita nak kena rasa yang kita terima itu hanyalah merupakan ujian daripada Allah. Allah uji kita. Susah, Allah uji kita. Sakit, Allah uji kita. Buat semula. Mengucap dua kalimah syahadah. Macam kita baru masuk Islam semula. Kita bayangkan kita minta ampun ke Allah. Ya Allah, aku keluh kesah. Ya Allah, aku resah ni, gelisah ni. Ya Allah, accident. Ya Allah, aku susah ni. Ya Allah, rasa macam nak komen, nak komplain, nak minta ke Allah. Supaya ambillah balik semula ni, susah-susah ni, tak mau susah ya Allah. Kita ni tak sabar. Kita betulkan syahadah kita balik. Asyhadu an la ilaha illallah, sepenuh hati kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca balik. Kemudian ambil air sembahyang. Tak hilang juga. Ambil air sembahyang 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Minta Allah kekuatan, kesabaran. Dalam sujud yang terakhir, kan, minta ke Allah dalam hati. Habis sembahyang, syahadah lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah sekali lagi. 3 kali. InsyaAllah tenang kita. Kalau tak tenang juga, sembahyang lagi 2 rakaat. Ambil sembahyang. Yang tak bagi kita tenang ni siapa? Yang tak bagi kita tenang ni nafsu kita, nyawa, hawa nafsu kita. Dia duk bisik-bisik kat kita. Syaitan, iblis duk bisik kita. Kita syahadah, dia bersih. InsyaAllah. Maka apakah kita sentiasa bergantung kepada Islam dan beramal untuknya? Ini soalan. Betul ke muka surat dia ni? Ya, saya tengok sekejap. Takut dia tersalah muka surat. Okey, baca daripada sini. Maka apakah yang boleh kita buat untuk meneguhkan iman kita? Ketika kita dalam keadaan hari ini nak bagi as-sabat, kita beristiqamah tadi, maka untuk beristiqamah itu yang pertama sekali ialah kita memperbaharui, kita tajdidkan syahadah kita, saya sebut tadi. Kemudian yang kedua,
kita letakkan pergantungan kita kepada Allah dan Islam untuk beramal. Yang kedua, kita letakkan pergantungan kita pada Allah dan kepada apa yang kita nak buat mengikut Islam, syariat Islam untuk amalan kita. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita kena buat. Okey. Jadi apakah perkara yang kita nak teguh ni, nak sentiasa buat ni? Kita nak sentiasa beramal dengan Islam. Kita sentiasa ingin bertaubat kepada Allah. Kita nak jadi orang yang sentiasa bertaubat. Ini adalah antara amalan-amalan lah. Amalan-amalan yang kita nak buat kan. Kita nak teguh pendirian, nak duduk dalam dakwah sentiasa, dalam tarbiyah sentiasa. Banyak tulis dekat komen tu kan. Semoga Allah berikan kita istiqamah dengan tarbiyah kan. Banyak yang doa betul kan. Jadi untuk itu maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menganugerahkan keteguhan hati. Dan Allah akan menganugerahkan keteguhan hati. Jadi sebab tu kita nak kena sentiasa minta supaya kita ni diteguhkan hati kita, supaya hati kita ni berbolak-balik. Tiap-tiap hari berbolak-balik hati kita ni, kita tak perasan kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Sayyidina Ali. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu dia bersabda kepada Sayyidina Ali, berangkatlah kamu kepada penduduk Yaman. Jadi Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali pergi berjumpa dengan penduduk Yaman. Ajaklah mereka untuk memeluk ajaran Islam, dinul Islam, dan ajarkan mereka Islam. Maka Ali pun bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengutuskan aku, ya Rasulullah, untuk pergi ke Yaman? Kepada kaum, sedangkan orang Yaman ni lebih tua daripada aku, orang Yaman ni lebih banyak pengalaman. Patutnya hantarlah orang yang hebat-hebat, yang besar, yang umurnya senior kan. Ni hantar Sayyidina Ali muda lagi kan. Hantar kepada orang Yaman kan. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu wahai Ali. Allah pasti meneguhkan lisan kamu. Allah pasti meneguhkan lisan kamu dan memberi petunjuk kepada hati kamu. Nampak? Jadi Rasulullah perintah Ali pergi jumpa dengan orang Yaman, dakwah pada dia, ajak pada Islam. Ali kata, ya Rasulullah, aku ni muda lagi, nak jumpa dengan orang tua-tua tu, orang yang banyak hikmah, orang Yaman ni special sikit kan. Maka kata Rasulullah SAW, pergilah. Allah akan meneguhkan lisan kamu. Allah akan meneguhkan lisan. Lisan akan kuat dan juga Allah akan memberi hidayah pada hati kamu. Ini penting kan? Meneguhkan lisan dan beri hidayah pada hati. Ini penting. Kemudian yang lain dalam peristiwa lain, mana yang pertama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan apabila kita ada tugasan yang besar, apa yang kita nak kena minta, apa yang Rasulullah doakan kepada Sayyidina Ali kan, meneguhkan lisan dan memberi hidayah kepada hati. Ini meneguhkan diri kita. Ini doa Rasulullah SAW pada Ali. Satu peristiwa yang lain sampai di kuburan, perkuburan. Ketika menghantar satu jenazah, maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sahabatnya dikuburkan, dimasuk dalam tanah, maka Nabi pun berdoa, ya Allah, minta maaf. Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabat dia yang lain yang masih hidup, pohonlah ampunan kepada saudara kamu dan pohonlah kepada ni supaya diteguhkan hatinya. Diteguhkan hatinya. Maknanya walaupun dalam kubur, dah masuk dalam kubur, Nabi pun minta supaya sahabat-sahabat tolong doakan sahabat ni supaya Allah ampunkan dosa dia dan Allah berikan keteguhan hati dalam kubur ni. Bukan atas bumi, dalam kubur dah. Keteguhan hati. Kerana dia akan ditanya oleh Munkar Nakir sekejap lagi. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat doakan seorang sahabat yang dah mati, dah masuk dalam tanah ni kan. Sama kamu doakan supaya sahabat kita ni diampunkan Allah dan diberikan keteguhan hati. Teguh hati. Keteguhan hati kerana sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat soalan-soalan. Soalan-soalan yang dah bocor tapi susah nak jawab kalau hati tidak teguh. Jadi Nabi minta kita
Dia ajar kepada kita Rasulullah dalam hadis ini dari Abu Daud. Bagaimana Nabi kata apa? Sampai dah meninggal dunia pun, dah masuk dalam kubur pun, Nabi masih minta doa supaya meneguhkan hati dia. Supaya sabat, as-sabat. Ini doa yang Rasulullah ajar kita. Nak pergi misi yang besar, minta pada Allah teguhkan hati. Berikan hidayah. Dalam kubur, dah masuk kubur pun, teguhkan hati juga. Ampunkan dosa. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati dalam segala perkara dan tekad yang lurus." Tekad yang lurus. Jadi Nabi sentiasa minta keteguhan hati. Ini Nabi sendiri. Bukan kita kata disuruh kita, tak. Dia sendiri minta. Maka satu ketika Sayyidah Ummul Salamah, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya, sahabat-sahabat tanya kat dia, "Wahai Ummul Mukminin, doa apakah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda ada di rumah kamu? Apakah doa yang sering dibaca?" Maka Ummul Salamah pun menjawab, radhiyallahu anha menjawab, doa yang paling sering dibaca ialah Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati, mukallibal qulub, sabbit, tetapkanlah, teguhkanlah qalbi, hati aku di atas agama ini. Maka Ummu Salamah pun berkata, aku bertanya, "Ya Rasulullah, betapa banyaknya doa. Rasulullah banyak ulang doa ni. Banyaknya doa ni. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Rasulullah baca banyak kali. Selalu banyak kali diulang-ulang doa ni. Maka ditanya oleh Ummu Salamah, isteri dia, zaujah dia, "Ya Rasulullah, banyaknya baca doa ni. Kenapa baca doa ni banyak?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati-hati kita, jiwa kita ini berada di dalam antara dua jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala." Maksudnya hati kita ni, dia boleh berada di jari-jari Allah. Maksudnya dia beri kuasa Allah. Dia mampu membolak-baliknya dengan sekendaknya. Jadi Allah boleh pusingkan hati kita ni mudah aja. Lebih kurang begitulah maksudnya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca doa, "Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik." Dan dalam satu doa yang lain, Allah dalam surah Al-Imran ayat 8, saya bacakan makna dia kata apa? "Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, Rabbana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Berilah kami rahmat darimu, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Jadi surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan, palingkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ni suratul Imran ayat 8. Banyakkan baca doa ni. Kadang-kadang kita dah ikut dah kita kata kuliah, dah ikut tazkirah, dah ikut program sebagainya, tetapi kita boleh berubah. Dan berubah ni yang paling kita bimbang sekali ialah ketika di akhir hayat kita. Sebab tu kita kena minta husnul khatimah. Kita kena minta kesudahan yang baik. Kena minta. Ini pun kena minta juga. Jadi kita bimbang ni sebenarnya ni. Bimbang. Kita ni tak boleh istiqamah. Kenapa tak boleh istiqamah? Sebab dalam hati kita ada perkara-perkara yang masih lagi tak beres kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tak beres. Ini kena bereskan. Kita kena luruskan hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak, kita habis. Allah tak bagi sekarang. Allah bagi masa nak mati besok.
Contoh, apa contoh hubungan kita tak beres? Kita tahu kita ada dosa. Kita buat dosa tu. Kita tahu tu dosa. Kita tahu Allah tak suka. Tapi kita masih buat. Istiqamah. Kita tak nak bertaubat. Itu maknanya hubungan kita dengan Allah masih tidak beres. Kita ada krisis dengan Allah. Kalau kita buat dosa, kita minta ampun. Buat dosa, minta ampun. Itu lain. Ini kita buat dosa, kita masih buat dosa, tak mau buang dosa tu, tak mau tinggalkan dosa tu. Maka ini maknanya kita masih ada krisis dengan Allah. Bahaya tu. Orang yang mengekali dosa, tidak mahu bertaubat pada Allah, maka kesudahannya ialah su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni apa? Dia akan berpaling di akhir hayat dia. Doa yang kita baca ni, dia tak akan dapat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ni tak dapat. Ya Allah, janganlah kau, wahai Tuhan kami, janganlah kau palingkan kami daripada hidayah Allah. Jadi kita kena minta ke Allah. Jadi rahsia macam mana husnul khatimah, rahsia dia ialah hati kita dengan Allah ni tak ada krisis. Kalau ada krisis, kita minta ampun ke Allah. Astaghfirullah, ya Allah, hati aku ni masih cenderung pada dunia, masih cenderung pada maksiat. Kita minta ampun. Astaghfirullah. Maksudnya kita berlaku jujur dengan Allah. Kita tak boleh nak buang lagi, tapi kita kata astaghfirullah, ya Allah, neraka mana engkau akan masukkan aku untuk nak hapuskan ni. Minta Allah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, beri kekuatan aku untuk hilangkan dosa ni, buang keaiban ini. Minta Allah. Ini maknanya kita berlaku jujur dengan Allah. Bila kita berlaku jujur dengan Allah, insya-Allah itu tanda husnul khatimah. Tapi bila kita simpan, kita tangguhkan daripada diproses, kita reserve, semua benda kita minta ampun. Kecuali satu je. Apa dia satu tu? Yang kita simpan tu lah. Kita tak nak lagi minta ampun. Maka yang kita tak nak minta ampun tu boleh menyebabkan su'ul khatimah. Jangan main-main. Itu akan menyebabkan su'ul khatimah. Lain semua, sembahyang beres, puasa beres, zakat beres, syahadah, tiap-tiap hari syahadah. Tapi ada satu dosa kita tak nak tinggalkan. Maka yang itu akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam su'ul khatimah. Ini kita kena faham yang ini. Kita nak jadi hamba Allah bukan separuh-separuh. Kita nak jadi hamba Allah bukan sikit-sikit. Kita nak jadi hamba Allah bukan di tepi-tepi. Kita nak jadi hamba Allah sepenuhnya. Jadi hati kita kena berlaku jujur. Sebab Allah Maha mengetahui. Kita tak boleh tipu. Nak tipu Allah macam mana? Jadi ini bahayanya apa? Bahayanya bukan sekarang. Sekarang ni Allah biarkan. Ini kata istidraj. Kita dibiarkan. Tapi kita berada dalam dosa. Berada dalam dosa tu adalah merupakan istidraj. Jadi kita hati-hati, kena hati-hati tengok balik. Sebab tu kita lihat di sini Rasulullah SAW sentiasa minta doa supaya hati kita ni dibalikkan kepada kebaikan. Ditetapkan kepada kebaikan. Maka kata Ummu Salamah, sejak aku bertanya dengan soalan tadi, bila Rasulullah SAW nak ajar pada kita melalui Ummu Salamah. Rasulullah SAW, saya baca, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit, tetapkanlah ya Allah hati aku di atas agama ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita banyakkan doa ni. Bila teringat je kita baca doa. Bila kita teringat kita mula menyeleweng, baca doa ni. Bukan menyeleweng, cenderung. Bila kita cenderung aja kepada sesuatu yang Allah tak suka, cenderung aja, maka baca doa ni. Cenderung ni maknanya kita mula terasa berminat, terpaling kepada dunia contohnya. Baik, jadi kata Ummu Salamah, sejak saat aku bertanya kepada Nabi tadi, aku tidak pernah lagi meninggalkan doa ni, sentiasa dibaca. Ini sentiasa dibaca. Jadi apakah kita ingin teguhkan hati kita? Apakah kita ingin supaya hati kita teguh? Maka mohonlah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kerana kita tidak mampu mengerjakan sesuatu tanpa memohon pertolongan Allah.
Kita tak akan mampu tanpa memohon pertolongan Allah. Mintalah ke Allah, jangan tak minta. Kita tak minta ni kita sombong. Kan? Maka kerana itu setiap solat kita ulangkan dalam kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita tengok Allah ajar kita supaya kita sentiasa berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi banyaklah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Dia baca doa apa? Dalam satu riwayat mengatakan Nabi membaca doa mengurusi, wahai zat yang mengurusi Islam, wahai zat, wahai Allah yang mengurusi Islam, yang uruskan agama ini, yang mengurusi para pemeluknya, yang mengurusi para penganut agama ini, teguhkanlah diriku sampai aku bertemu denganmu. Dia minta Allah, Rasulullah minta supaya teguhkan, tetapkanlah pendirian dia sampai aku bertemu dengan Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai bertemu denganmu? Maka mengapa tidak sahaja sampai mati? Kenapa sampai bertemu denganmu, kan? Hari perjumpaan dengan Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah, kan, kerana sampai di waktu mati pun kita masih memerlukan keteguhan hati. Dah dalam kubur pun kita perlukan juga keteguhan hati. Dalam kubur pun kita perlukan keteguhan hati, nak sabar dengan apa yang ada dalam kubur tu, kan? Yang ini ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya oleh dua malaikat yang datang kepada kita itu dalam kubur, kita perlukan as-sabat. Jadi as-sabat ni bukan di dunia je. Kata Nabi, sampai menghadap Allah. Kita perlukan as-sabat ni, keteguhan hati. Jadi sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka janganlah kita mempunyai perasaan bahawa kita mampu untuk teguh hati kita. Jangan kita say, aku ni insya-Allah confirm husnul khatimah. Jangan kita kata kita ni mampu nak buat ni. Tidak ada perkataan insya-Allah pun. Terus aku boleh kan. Kita ikut apa namanya falsafah barat, kan. Aku boleh, saya boleh, Malaysia boleh. Itu siapa yang buat tu? Bukan orang Islam, kan? Saya tak ingat nama dia siapa, orang putih lah. Saya boleh. Ni nak bagi membina positive thinking, kan? Positive thinking. Saya boleh, insya-Allah. Insya-Allah tu bukan saja saya boleh. Insya-Allah tu memperkuatkan saya boleh. Kan? Bila saya boleh, insya-Allah. Maknanya saya boleh ni dengan pertolongan Allah. Kalau kita nak harapkan diri kita je mampu tak? Kita tak mampu. Allah je yang mampu memampukan kita. Maka jangan kita menyatakan, merasakan bahawa kita ini mempunyai kemampuan yang untuk teguh hati kita. Jangan. Saya memiliki kepribadian yang kuat. Saya ni tak akan terpengaruh. Saya ni tak akan terpengaruh dengan apa-apa. Saya tak akan mundur. Saya semua kita kata saya kuat. Saya pandai. Jangan katakan begitu kerana kita lemah sebenarnya. Tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik daripada Allah, kita tak boleh nak melaksanakan itu. Ada satu contoh di sini terjadi pada setiap tahun, di mana para jamaah haji naik mendaki ke Bukit Arafah. Jadi masing-masing naik ke Bukit Arafah. Kemudian dia bercakap dengan diri dia, hari ini aku takkan melewatkan saat-saat berdoa untuk diri aku sendiri, dan apa yang akan aku inginkan dan apa yang akan ku angan-angankan, semua akan ku ucapkan dalam doa aku. Mengapa tidak? Doa pada waktu Arafah ini adalah mustajab. Akan tetapi ternyata bila dah sampai kat padang Arafah tu, dah berapa jam ada kat situ, kan? Kita satu doa pun kita tak boleh jawab, tak boleh minta, kan?
Para jamaah haji, kan, ramai yang memilih tidur. Masa tu tidur. Masa tu rehat. Kalau doa pun tak semangat. Doa pun sambil lewa je. Sekadar macam gitu je. Tanpa semangat. Ataupun tidak ada menghadirkan hati. Doa tapi hati tak hadir. Allah tak terima. Doa tanpa kehadiran hati, Allah tak terima. Kan? Maka tersebarlah perasaan tidak mampu dan tidak berdaya. Jadi masa sebelum datang ke Arafah tu, masing-masing, aku nak doa, aku kuat, aku nak doa, minta macam-macam. Tapi kita lupa nak minta ke Allah supaya kita mampu berdoa tu. Dah sampai ke Arafah tu, sekejap aja dah letih. Tidur. Ramai tidur dalam kemah. Saya tengok ramai tidur. Baring-baring tidur, borak-borak, minum air, minum kopi. Padahal masa tu saat mustajab doa. Kan? Nak doa pula, yang doa pula ngantuk. Doa ngantuk. Tak ada kehadiran hati, tak ada. Ngantuk doa. Kan? Doa tak bersungguh-sungguh, tak semangat. Tak minta betul-betul, menangis-menangis. Tak sikit sangat orang yang boleh menangis. Baik. Jadi sebab itulah digambar sini. Kita melihat, kan, yang tersebar ialah kelemahan, ketakmampuan. Kenapa? Kerana kita menyangka kita mampu berdoa dengan mudah. Mampu kita minta ke Allah. Tetapi kita lihat, wallahi, demi Allah, kita tidak akan boleh buat sesuatu melainkan dengan kekuatan, kekuasaan, keizinan Allah. Jadi minta ke Allah. Minta ke Allah. Jangan kita rasa kita ni mampu. Maka peristiwa ini terjadi pada setiap tahun. Di masa Arafah ni banyak. Kita tengok ramai orang lepas solat asar. Sepatutnya lepas solat asar tu lah kita minta macam-macam. Lepas solat asar tu berborak-borak. Lepas solat asar tu buat entah apa-apa macam-macam lah. Nak doa pun tak larat nak doa. Duduk dah depan apa, menghadap Kaabah dah duduk dah. Menghadap Kaabah, menghadap arah kiblat kan. Kemudian duduk menghadap alam apa semua, tengok nak doa dah. Ngantuk lah pula. Hati kita rasa lemah nak doa. Doa pun lemah, berat je. Doa. Sekejap aja, lepas tu dah habis. Doa pula lupa, apa nak doa ni lupa kan. Baca buku, kita baca buku tu dah tidak menghayati, kita baca aja. Kan? Padahal kita nak doa yang menghayati sepenuhnya. Minta sebut nama anak seorang-seorang. Sebut nama isteri, sebut nama keluarga, sebut nama semua. Suami sebut, minta, ya Allah, anak aku yang pertama berikanlah sekian, sepenuh hati minta. Ya Allah, anak aku yang kedua ada masalah dada, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ini mustajab doa. Sebut nama seorang-seorang. Tapi kita tak ingat nama anak. Tak ingat nama ni. Tak ingat ni semua. Tak ingat. Kan? Kita doa pun letih je, ngantuk je. Kita kena teh lah. Kita kena teh, borak-borak masuk maghrib lah. Habis waktu berdoa. Kan? Kenapa? Kerana kita sebenarnya tidak mampu. Tidak mampu. Baik, itulah insya-Allah. Yang pertama sekali, perkara yang boleh meneguhkan hati kita ialah dengan doa. Dengan doa. So doa ini adalah merupakan perkara yang penting. Jangan kita remehkan doa. Setiap benda kita doa. Nak masuk tandas kita doa. Nak makan kita doa. Paling kurang bismillah dengan nama Allah aku mulakan. Bismillah. Nak keluar kita bismillah supaya ada barakah. Allah Maha mengetahui, tetapi rahsia doa ni ialah kan, hati kita ni nak kena lurus, nak kena benar. Berlaku benar dengan Allah. Yang ini orang lain tak boleh tolong. Hati kita buka, kita bentangkan, kita rendahkan di hadapan Allah. Kita letakkan harapan kita, letakkan pergantungan kita, letakkan segala-galanya pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Hati ni. Kemudian kita tengok hati kita. Oh, masih lagi sayang maksiat. Oh, masih lagi sayang sinetron. Sinetron. Rancangan TV tu kan. Masih lagi sayang dengan dunia. Masih lagi sayang. Tengok Allah, banyaknya kelemahan. Kita meminta, ya Allah, bersihkanlah aku daripada segala keaiban-keaiban, kelemahan-kelemahan, kehinaan-kehinaan. Minta pada Allah. Kita rasa susah minta pada Allah. Senang pun kita minta pada Allah. Kenapa? Sebab doa ni ibadah. Doa ni ibadah. Doa ni
bukan kita nak dapat apa yang kita nak. Walaupun kita nak, tapi kita bukanlah itu kita nak dapat, tapi sebenarnya kita nak kan beribadah, berubudiah. Kita nak menunjukkan kita ni hamba, saya ni hamba. Engkau lah Tuhan. Ya Allah, aku minta kat Engkau. Ya Allah, macam tu. Jadi doa ni sebab kita menjunjung perintah Allah. Allah suruh kita berdoa dan Allah suruh kita beribadah dengan rendah diri kepada Dia. Kita minta, minta. Kemudian doa ni pasti mustajab. Cuma mustajabnya mungkin ditangguhkan. 2 benda doa ni. 3 benda lah Yang pertama Allah bagi. Kita doa Allah bagi Yang kedua Allah tangguh kepada satu saat yang mungkin sesuai, yang lebih baik daripada kita. Yang ketiga, Allah bagi yang lebih baik. Allah bagi yang lebih baik. Jadi maknanya bila berdoa tu bila kita menghadap raja, kan? Raja suka kat kita, raja penyayang kat kita, sayang kita, kan? Raja suka kita menghadap raja, mesti dia bagi sesuatu kat kita. Dia kaya. Apa lagi menghadap Allah yang Maha Kaya, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tentu dia akan bagi pada kita. Kadang-kadang dia tak bagi kita tak nampak. Tapi dia bagi. Mesti bagi punya. InsyaAllah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah bersama dengan persangkaan kita. Bila kita baik sangka dengan Dia. Bila kita sentiasa baik sangka dengan Dia. Bila kita sentiasa meletakkan segala yang baik, segala yang hebat, segala yang agung, yang sempurna pada Allah, maka Allah SWT akan memberikan segalanya. Kalau kita buruk sangka ke Allah, Allah tak bagi. Dah buruk sangka. Allah tahu tak? Allah tahu. Jadi sebab tu kita kena. Jadi senjata ni. Di akhir zaman, kita kena latih diri kita banyakkan doa. Selain daripada zikir, banyakkan doa. Kerana doa yang paling baik sekali di akhir zaman ini, Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ala ta'atik wa ala jihadu fi sabilik. Minta juga supaya kita boleh taat pada Dia, boleh berjihad pada jalan Dia. InsyaAllah. Jadi pada hari ini, kita assignment kita banyakkan doa. Doa ni maknanya apa? Kita beribadah pada Allah, minta pada Allah segala-galanya. Kita minta lah yang baik pada Allah. Tetapi kemuncak doa ni, ubudiah ni, ialah nak dapat redha Allah. Kita minta apa pun perkara yang boleh membawa kepada redha Allah. Itu kita minta. Kalau perkara yang lain-lain tu tak payah minta lah. Rugilah kita kan. Dahlah hidup kita sikit. Sekejap aja hidup kita ni. Minta pula benda-benda yang Allah tak redha. Baik, insya-Allah Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Insya-Allah saya cuma nak umumkan hari Sabtu ni kita ada daurah. Daurah ni macam seminar lah dia ada 2 sesi, satu sesi petang, satu sesi malam. Pilihlah yang mana satu. Dua-dua sesi ni sama, tajuk yang sama. Saya akan bincang benda yang sama. Ada satu sesi cukup lah. Kalau petang lah. Kalau kita lapang malam, ambil malam ikut. InsyaAllah kita akan buat pada hari Sabtu ni dengan melalui Zoom. So kena dapatkan dia punya itulah. InsyaAllah. Kita baca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh panjang-panjangkan kita punya kuliah ni insya-Allah.